Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu zam'anu ma'an hatta idza ja'ah lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Aw kadhulumatin fi bahri lujji yaghshahu mawjun min fawqihi sahabun zulumatun ba'duha fawqa ba'd idza ahraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur bermula daripada ayat 38 berakhir pada ayat yang ke-39 yang bermaksud bermula daripada ayat 39 yang bermaksud dan orang-orang yang kafir perbuatan mereka itu seperti mana fata morgana di tanah yang datar yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi tidak ada sesuatu pun dan didapati ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna dan Allah sangat cepat perhitungannya. Atas keadaan orang-orang yang kafir itu seperti mana gerab gelita di lautan yang dalam yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap, itulah gelap gelita yang berlapis-lapis dan apabila dia mengeluarkan tangannya hampir dia tidak dapat dilihat. Maka barang siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan mempunyai cahaya walau sedikit sekalipun. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan, keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan adalah merupakan suatu kesempatan. Kehidupan adalah merupakan suatu modal. Modal yang kita miliki ini semakin lama semakin mengurang, semakin lama semakin berkurang. Maka dengan kehidupan ini kita dapat lagi melakukan insya-Allah amal-amal kebaikan. Dalam masa Allah Ta'ala bagi kepada kita kesempatan untuk menumpang hidup atas muka bumi Allah, marilah sama-sama kita melakukan amal-amal kebaikan seberapa banyak yang kita terdaya, seberapa banyak yang kita termampu. Kerana di antara banyak-banyak amal kebaikan yang kita lakukan ini, insya-Allah kita tidak mengetahui yang mana satu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ni tempat kita nak bercucuk, kita nak beramal. Maka bercucuklah, bertanamlah seberapa banyak mana yang kita mampu, seberapa banyak mana yang kita terdaya. Kerana di antara banyak-banyaknya kita tidak tahu yang mana satu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semalam dalam kuliah saya yang pertama saya menceritakan tentang bahawa manusia itu dipaksa oleh Allah Taala untuk hidup pada 5 alam. Alam yang pertama, manusia dipaksa untuk hidup di alam roh, suatu alam di mana manusia membuat perjanjian dengan Allah Taala. Saat Allah Taala bertanya kepada manusia, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Maka semua kita manusia menjawab qalu bala, bahkan syahidna, kami mengaku bahawa kamu itulah Tuhan kami. Maka kita dipaksa pindah untuk alam yang kedua dinamakan alam rahim.
duduk dalam perut ibu kita sekitar lebih kurang 9 bulan 10 hari. Genap 9 bulan 10 hari kita dipaksa keluar daripada perut ibu-ibu kita. Kita hidup di alam yang ketiga dinamakan alam dunia. Alam dunia ni kita hidup sekitar ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Alam dunia ini adalah alam untuk kita melaksanakan apa yang kita janji. Untuk menyembah, sujud, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita akan dipaksa pindah alam yang keempat. Allah berkata dalam Al-Quran, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا حَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Allah kata, demi sesungguhnya kamu tetap akan datang kepada aku. Kamu mesti akan datang kepada aku. Kita semua ni manusia, hamba Allah, pasti akan datang, pasti akan kembali kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan sendiri-sendiri, seorang-seorang. Dan kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang telah aku kurniakan, harta kekayaan, pangkat, jawatan, kemewahan, sanak saudara, rumah, banglo, kekayaan yang melimpah ruah, kita tinggalkan. Dan aku tidak melihat besertamu, kata Allah, nanti penolong-penolong atau pembantu yang kamu anggap, kamu sifatkan mereka sekutu-sekutu dari kalangan, sekutu-sekutu yang kamu jadikan sekutu-sekutu lain daripada Allah. Itulah kehidupan kita manusia. Kemudian kita dipaksa berpindah kepada alam yang keempat. Alam yang keempat dinamakan dia alam kubur. Alam kubur ni manusia akan ditanya, akan disoal oleh Allah Ta'ala. Adakah manusia telah melaksanakan apa yang dijanji, ataupun manusia ni terleka dengan kehidupan sehingga dia tidak melaksanakan apa yang dijanji untuk menyembah, untuk sujud, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian daripada itu manusia akan dipindah alam yang keempat, ditanya. Akhir sekali alam itu dinamakan dia alam akhirat. Sama ada manusia itu akan dimasukkan di dalam syurga Allah, atau sebaliknya manusia itu akan dihumban ke dalam neraka Allah Ta'ala. Maka apa yang dijelaskan di sini menunjukkan kepada kita, kalau semalam saya menyebutkan di penutup kuliah saya, kita kena sedar Allah Ta'ala jadikan kita atas muka bumi ini bukan untuk bermain-main, bukan untuk berleka-lekaan, bukan mencari kekayaan semata-mata, tetapi tidak lain dan tidak bukan untuk kita ni menyembah, mengabdikan diri kita. Manih tada fa innama yahtadu li nafsi. Siapa yang mengikut petunjuk Allah, yakni Quran, dia tidak akan sesat, dia tidak akan celaka. Kebaikan itu adalah untuk diri dia sendiri. Maka manusia yang tidak mengetahui apakah tujuan Allah Ta'ala jadikan dia kat dunia ni, dia leka dengan kekayaan, dia leka dengan jawatan, dengan pangkat dia. Ini manusia yang leka, dia tak tahu kenapa dia didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kat dunia ni. Satu persoalan yang besar, satu persoalan yang cukup besar, persoalan COVID, persoalan yang biasa. Tapi persoalan yang lebih besar iaitu kenapa manusia didatangkan ke dunia ni. Kalau hanya sekadar untuk mencari kekayaan, kenapa setelah mana dia kaya, dia pergi meninggalkan dunia ni, dia tak bawa kekayaan dia. Kalau kerana sebatan untuk mencari jawatan, kenapa setelah dia meninggalkan dunia ni, dia tidak bawa jawatan menteri, jawatan kedudukan dia sebagai guru besar, sebagai ketua kampung dan sebagainya. Kenapa dia tak bawa jawatan dia? Kalau kerana untuk mencari kemewahan, kenapa dia tak bawa untuk kemewahan dia? Tadi bawa bersama dia kemewahan harta dia, melainkan 3 lapisan kain putih. Maka di sini memberitahu kepada kita berdasarkan kepada Al-Quran. Allah kata, Quran ini kata, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Quran ini kata Allah merupakan suatu kitab yang tidak ada syak, tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu penjelasan dia. Kalau kita sebut tempoh hari, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Hebatnya Allah Ta'ala turunkan Quran ini kepada kita sebagai petunjuk. Maka Al-Quran memberitahu kepada kita tentang 3 tujuan manusia ni Allah Ta'ala datangkan dekat dunia. 3 tujuan. Kalau semalam, 2 hari lepas saya bercerita berkaitan dengan seorang lelaki yang bernama Bahlul.
Bila Bahlul ni dia berjalan, dia ditemui oleh seorang Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid, lalu Harun Ar-Rasyid minta dia beri nasihat. Maka dia kata, bagaimana aku seorang yang panggil Bahlul nak beri nasihat kepada Amirul Mukminin. Kata Amirul Mukminin, baiklah, tak apalah, kamu beri aku nasihat, aku nak dengar nasihat kamu. Lalu kata Bahlul, wahai Amirul Mukminin, aku nak tanya kamu tahu tak sekarang ni aku sedang berdiri? Di mana aku berdiri ni? Lalu berkatalah Bahlul, Amirul Mukminin kepada Bahlul, aku tahu kamu sedang berdiri di satu tapak istana, yang mana istana ini telah runtuh. Istana ini telah roboh dan rakyat jelatanya dikebumikan di bawah tapak istana ni tadi. Teruskanlah nasihat kamu. Lalu kata Bahlul, wahai Amirul Mukminin, aku nak tanya kamu. Selepas daripada kau dapat jawatan yang besar, lepas daripada kau dapat pangkat yang besar, jawatan yang besar, kedudukan yang besar, kekayaan, kemewahan yang besar, semua kamu dapat, aku nak tanya kamu, selepas daripada ni, kamu nak pergi mana, wahai Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid? Pada ketika itu mengalir air mata Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Lalu berkatalah Bahlul kepada Amirul, lepas kau dapat rumah besar, jawatan besar, pangkat besar, kamu pasti akan kembali beradab kepada Allah. Ini satu persoalan yang cukup besar. Jauh lebih besar daripada soalan-soalan COVID-19 ni. Besar. Tapi persoalan manusia ni, dia nak ke mana lepas daripada ni, merupakan satu persoalan yang jauh lebih besar. Jadi, kemana kamu nak pergi lepas kamu dapat rumah besar, pangkat besar, jawatan besar, kemewahan, harta benda dan sebagainya? Kamu tetap akan masuk dalam tanah ini, kembali beradab kepada Allah Ta'ala. Maka kenapa kita dijadikan? Kalau dulu kita datang keluar daripada perut bumi, daripada perut mak kita, dalam keadaan kita bertelanjang, tidak ada pakaian, surat benang. Kita masuk sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti. Kita kumpulkan harta kekayaan, kemewahan. Bila rumah kita dah besar, pangkat kita dah besar, kekayaan kita dah banyak, tiba-tiba kita pergi meninggalkan dunia ni, kita masuk ke dalam lubang tanah, ke bumi. Dikebumikan kita ni dalam keadaan kita tidak berpakaian. Dalam keadaan kita tak bawa kemewahan. Mengapa? Kalau manusia datang kerana kekayaan, kenapa setelah dia mati dia meninggalkan kekayaan? Kalau manusia datang ke dunia ni kerana nak cari pangkat kedudukan, kenapa dia tak bawa pangkat kedudukannya? Maka, kenapa manusia ni didatangkan oleh Allah ke dunia ni adalah merupakan satu persoalan yang besar. Jawapan ini tidak ada dalam mana-mana buku sains, matematik, fizik dan sebagainya. Jawapan ini ada dalam Al-Quran. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Fazakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah kata, berilah peringatan, sebab peringatan itu selalu beri manfaat kepada orang beriman. Dan tidak sekali-kali, kata Allah, aku jadikan manusia dan jin itu, kata Allah, kecuali semata-mata untuk mengabdikan diri kepadaku. Ini nombor satu. Tujuan pertama manusia ni dijadikan oleh Allah Ta'ala ialah untuk dia menyembah, mengabdikan diri kepada Allah. Cuma kita orang Islam ni untunglah. Kita ni orang Islam untung. Bila akidah kita ni betul, insya-Allah kita jumpa orang senyum tu dapat pahala. Masuk tandas, keluar tandas, insya-Allah dapat pahala. Kita buat benda yang baik, insya-Allah dapat pahala. Ini untungnya kita orang Islam. Bukan sekadar sembahyang dapat pahala, puasa dapat pahala, baca Quran dapat pahala, tolong orang dapat pahala, beri anak bini makan dapat pahala, tolong orang menyusat, memudahkan urusan orang kat dunia ni dalam suasana-suasana kekangan COVID, kita dapat pahala. Itu tujuan yang pertama Allah datangkan kita ni untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Tujuan yang kedua Allah Ta'ala datangkan kita kat dunia ni, menurut Al-Quran, Allah kata, bila malaikat bertanya kepada Allah Ta'ala, nak buat apa buat manusia? Nanti manusia ni dia bergaduh, dia berbunuh, dia berkelahi di antara satu sama lain. Maka Allah jawab dalam ayat Al-Quran juga, Allah kata, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan manusia ni, kata Allah, dia sebagai khalifah. Kata Yusuf Al-Qardawi, kalau khalifah ni, kerja khalifah ni, aqamatiddin wa siyasatid dunyabih. Dia kena tegakkan agama dan dia takbir dunia ni, hidup dia ni dengan agama. Dia kena takbir hidup dia ni dengan agama, hidup dia berpandu kepada agama. Kerana agama ni menjadikan kita ni, bila kita hidup beragama, maka kita jadi orang yang baik. Kita kenal
pahala, dosa, halal, haram, kita tahu. Ada pahala, syurga, neraka, kita tahu. Bila ada dalam hidup kita ni, ada agama. Dan itulah yang dikupaskan oleh Luqmanul Hakim. Bila dia bercerita kepada anak dia, masyarakat ni akan jadi baik, kata Luqman Hakim kepada anaknya, bila dalam masyarakat ni ada 5 perkara. Yang pertama, kata Luqman Hakim, kena ada pada anak dia tadi, kena ada agama. Agama ni kalau kita istilahkan daripada bahasa Sanskrit, agam. Agam. Ni maknanya dalam bahasa Melayu tidak. Gama maknanya kacau. Orang yang ada agama, dia tak akan buat kekacauan. Orang yang ada agama, dia akan buat baik. Ini sikap orang yang ada agama. Kalau hidup kita ni tidak berpegang kepada agama, tidak ada agama, maka nilai hidup kita ni semacam binatang ternakan. Binatang ni, tuan-tuan, kalau kita ikatkan kambing kita ni, kita ikat dekat leher dia tali dia. Dalam masa yang sama, tali dia tu kita lepaskan. Kita tidak ikat kat pokok tadi. Maka kita pesan kepada kambing tadi, jangan makan pucuk ubi orang. Jangan makan pokok pisang orang. Kambing ni tetap juga akan makan. Kerana kita lepaskan tali dia. Jadi kita kena ikat dia pada leher, kita ikat pada pokok, baru dia tak lepas, tak pergi makan pucuk ubi orang. Kalau perahu, sampan, kita ikatkan dia pada tali, kita ikat pada pokok, baru dia tak hanyut. Kalau lembu kita ikat pada hidung, kemudian kita ikat pada pokok, barulah dia tidak merayap makan pokok orang. Maka sebegitu juga manusia diikat. Cuma manusia ni tidak diikat dengan tali. Manusia ni diikat dengan agama. Ada pahala, ada dosa, ada syurga, ada neraka. Bila manusia tu diikat dengan agama, dia sedar bahawa setiap perbuatan dia, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Besar zarah amal perbuatan kita ni, yang baik akan dicatat, yang jahat pun akan dicatat, akan ditulis oleh Allah Ta'ala. Kemudian anak dia tanya lagi, kalau 2 ayah, kalau 2 apa dia? Ayah dia kata, yang pertama agama, yang kedua ayah dia kata, yang kedua malu. Kalau masyarakat itu ada perasaan malu, nescaya masyarakat ni dia tak akan buat jahat. Hari ni perasaan malu masyarakat kita lihat macam tak ada dah. Kalau binatang-binatang, kita tengok binatang-binatang mungkin tak pakai tudung. Binatang mungkin tidak tutup aurat kerana dia binatang. Binatang ni dia perangai, dia tidak rasa malu. Saya bela kambing di rumah saya. Binatang kambing tu nak mengawan, dia tak kira orang ada ke tak ada. Dia terus mengawan. Kerana dia tidak ada batas malu, tak ada. Jadi manusia ni kalau hidup dia tidak ada malu, maka rosak masyarakat tadi. Maka rosaklah perangai manusia. Dan yang ketiga, dia kata mesti ada akhlak. Orang tua ada akhlak, orang muda ada akhlak, lelaki ada akhlak, perempuan ada akhlak, pemimpin ada akhlak, rakyat ada akhlak. Semua kita ni ada akhlak. Maka jadi baiklah masyarakat itu tadi. Yang keempat, kena ada harta. Kena ada harta. Dan yang kelima, kena ada dermawan. Okey. Itu digariskan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Nak cerita betapa pentingnya dalam hidup kita ni, kita berpegang kepada agama, tahu tentang pengetahuan agama. Tujuan yang kedua tadi, kita dijadikan oleh Allah Ta'ala ialah untuk takbir dunia. Takbir diri kita ni dengan agama. Bila takbir diri kita dengan agama, bagi kita orang Islam ini, kita tahu ibarat kereta, dia ada brek, insya-Allah selamat kita. Maka yang ketiga, dia kata tujuan manusia ni dijadikan oleh Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Iaitu untuk melaksanakan, menunaikan segala amanah-amanah yang diamanahkan ke atas mereka. 3 tujuan manusia Allah Ta'ala jadikan. Yang pertama ialah untuk menyembah, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Itu tujuan yang pertama. Dasarkan kepada ayat Quran. Yang kedua, untuk takbir dunia. Untuk urus dunia ni. Mengikut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah.
Kerana kita ni duduk menumpang atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi ni bukan milik kita, bukan milik mak ayah kita, bukan milik saudara mara kita, tetapi bumi ini milik Allah. Kita diberi keizinan menumpang hidup atas bumi Allah Ta'ala. Maka sewajarnya kita tunduk patuh kepada segala titah perintah Allah Ta'ala. Dan tujuan yang ketiga, manusia didatangkan oleh Allah ke dunia ini ialah untuk melaksanakan segala amanah-amanah yang telah diamanahkan ke atasnya. Yang ni yang paling berat. Di mana setiap daripada kita manusia ni, sama ada kita pemimpin, sama ada kita seorang ibu, sama ada kita seorang bapa, sama ada kita seorang ustaz, sama ada kita orang biasa, semua ni kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar. Setiap kamu pemimpin dan setiap kamu ni pasti akan ditanya, akan disoal oleh Allah Ta'ala besok tentang apa yang kamu pimpin masa kat dunia ni tadi. Anak kita, isteri kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, semuanya akan ditanya amanah-amanah ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'yah. Untuk melaksanakan segala amanah-amanah yang diamanahkan Allah ke atas kita. Untuk itu alhamdulillah sahabat-sahabat termasuklah anak-anak saya yang bersama dalam kuliah ni, insya-Allah lama saya tidak berkuliah ni, rasa rindu dengan nak berkuliah ni. Walau bagaimanapun insya-Allah hari ni bersama-sama dengan anak-anak saya, isteri saya, insya-Allah saya berkuliah di rumah dan insya-Allah dipancarkan untuk sahabat-sahabat sama-sama mengambil manfaat. Mudah-mudahan saya pun mendapat manfaat apa yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali tentang 5 perkara, kata Imam Al-Ghazali. Di antaranya dia suruh kita menjadi orang yang mengajar ilmu. Kalau kita tak boleh jadi orang yang mengajar, maka kata dia jadilah kita ni orang yang belajar. Kata Nabi dalam hadis lain, barang siapa yang menuju ke satu jalan, kata Nabi, untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya satu jalan-jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak masuk syurga Allah, jalan lain tak ada. Di antara banyak jalan, satu jalan yang Nabi sebut dalam kitab Matan Arba'in, siapa yang menuju ke satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya satu jalan-jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk itu alhamdulillah saya cuba mengisi ruang masa bersama anak-anak, insya-Allah dengan masa yang terbatas ini, untuk kita memanfaatkan dengan pengisian majlis ilmu. Saya membaca beberapa ayat. Bila saya merenung di antara beberapa ayat daripada ayat Al-Quran dalam surah Ibrahim ayat 18, Allah menyebut masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin taddat bihi rihu fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa dhalal ba'in. Perbandingan, permisalan amal baik yang dilakukan oleh golongan yang kufur kepada Allah, Allah kata seperti mana debu-debu yang diterbangkan oleh angin pada hari ribut yang kencang, di mana mereka tidak memperolehi satu faedah dari amal kebaikan yang mereka lakukan. Ini berbahaya tuan-tuan. Kadang-kadang amal baik kita ni, kita fikir pahala dia banyak, kita fikir tentu pahala dia banyak. Musim-musim sekarang ni tengah musim durian banyak, musim rambutan. Tempoh hari kita tengok bunga dia penuh. Pokok-pokok durian bunga dia penuh. Pokok rambutan bunga dia penuh. Buah-buahan asam dan sebagainya bunga dia penuh. Kita duk fikir tentulah kali ni makan kita dapat makan buah yang banyak. Untung dah dapat buah yang banyak agaknya kan. Tiba-tiba dengan hujan yang lebat, ribut yang kuat, tiupan angin yang kuat, rupanya bunga yang lebat itu tadi tidak menjanjikan buah yang banyak. Akhirnya luruh bunga-bungaan itu, yang menjadi buah hanyalah beberapa biji sahaja. Maka begitulah keadaan amal manusia ni, kalau ditakdirkan akidah dia rosak. Sebab itu dalam hidup kita ni, kita membaca daripada surah Al-Fatihah. Daripada surah Al-Fatihah, satu ayat yang kita ulang sekitar lebih kurang 17 kali banyaknya. Menjadi satu kewajipan bagi kita membaca ayat itu dalam sembahyang kita, iaitu ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah aku ya Allah, pimpinlah aku ya Allah, tunjuklah aku ke jalan yang lurus benar ya Allah.
kenapa ayat ni dibaca berulang-ulang kali? Kenapa ayat ni dibaca berulang-ulang kali? Supaya kita sentiasa berada di atas landasan iman yang betul. Akidah kita ni betul, keyakinan kita ni betul dalam suasana kita menghadapi suasana COVID-19 yang hari ini makan masa dah sekitar hampir 2 tahun. Bagaimana kedudukan akidah kita? Adakah akidah kita selamat ataupun akidah kita ni rosak? Sebab itulah saya mengambil keputusan untuk meneruskan kuliah ini dengan membaca sebuah kitab daripada kitab yang agak tebal, yang bertajuk Iman, Hakikat, Rukun dan Pembatalnya. Saya rasa sahabat-sahabat semua mungkin ada yang boleh mendapati kitab ini seperti mana yang saya pertuntunkan kepada tuan-tuan. Dia kata dalam kitab ini, dalam mukadimah kitab ini, dia kata sesungguhnya punca kebinasaan itu adalah kerana menyalahi al-haq, kebenaran, dan menyimpang daripada jalannya. Dan kebaikan segala urusan itu adalah bergantung kepada mematuhi yakni hak, yakni kebenaran dan beriltizam dengannya. Sesungguhnya mukadimah kitab ini mengatakan, sesungguhnya punca kebinasaan sesuatu itu kerana menyalahi al-haq, kebenaran yang datang. Bila manusia menyalahi kebenaran, maka dia akan jadi rosak. Kebenaran itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Quran Allah Taala jadikan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mukminin. Itu ubat yang kita dah hadapi, macam mana keadaan ni. Quran ini menjadi rujukan bagi kita sendiri tadi. Maka yang hak ni, kalau kita menyalahi yang hak, kita tidak menurut yang hak. Biasanya kita makan nasi, bila makan kita buang. Lapar nanti kita makan lagi, lepas tu kita buang. Lepas tu kita makan lagi, lepas tu kita buang. Maka kita beritahu dengan isteri kita, esok tak payahlah masak nasi. Esok kita makan pasir je senang. Makan batu bata aja senang. Bila kenyang, tak lagi terus dia tak payah buang. Kalau dia tidak menyalahi yang hak, maka mati kita. Manusia ni, kalau kita lihat, dia asalnya daripada tanah. Usulnya daripada setitis air mani, daripada air. Dia duduk dalam perut mak dia sekitar 9 bulan 10 hari. Kalau kita lihat dalam keadaan suasana tu, dia duduk 9 bulan 10 hari. Sekarang genap 9 bulan 10 hari, dia keluar daripada perut ibu dia. Maka dia hidup di satu alam yang dinamakan alam dunia ni tadi. Tiba-tiba kita tengok dalam suasana hari ni, wabak COVID-19 ni susah bagi kita. Kita pun cakap dengan isteri kita, saya ingat saya nak duduk dalam air balik lah. Kita nak duduk dalam air balik, kita bawa beg, isi sardin dalam beg kita ni, kita terjun Sungai Muar ni. Bini kata, kenapa? Dulu saya pernah hidup dalam air, sekarang ni saya nak duduk dalam air balik. Apa jadi? Maka binasalah kita. Maka sebab itulah dia kata, Allah Ta'ala jadikan dunia ni dengan hak. Allah Ta'ala jadikan langit ni dengan hak. Allah Ta'ala jadikan bulan, bintang dengan hak. Dan segala-gala dalam dunia ni akan jadi baik kalau segala-galanya menurut ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya dia Rabbil Alamin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan tak ada pertukaran malam dan siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang nak melihat, nak merenung akan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Maka hak kebenaran itu adalah satu dasar yang tetap dengan hak kebenaran, iaitu Allah yang menciptakan segala makhluknya. Dia menciptakan manusia tu, bagaimana dia menciptakan manusia daripada sebesar-besar makhluk sampai kepada sekecil-kecil makhluk, malah dia takbir. Sekarang ni dalam suasana kita tengok manusia diuji oleh Allah Ta'ala dengan suatu makhluk ciptaan Allah yang sebegitu kecil, iaitu virus COVID-19, yang dengan mata pun manusia tak boleh lihat. Dengan mata pun manusia tak boleh lihat, dan dia tak boleh hidup sendiri, melainkan dengan hidup menumpang kepada makhluk yang lain. Itu keadaan itu, tapi menjadikan dunia kelang kabut. Bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dia Rabbil Alamin. Dengan hal, maka kebenaran ialah Allah menciptakan segala makhluk itu berkehendak supaya segala makhluk tetap di atas dasar itu. Manusia mengiktiraflah Allah Ta'ala itu jadikan alam ni. Manusia iktiraf Allah itu Tuhan. Ada manusia yang tidak mahu mengiktiraf Allah itu Tuhan. Disembah patung-patung berhala, disembah pokok-pokok, disembah busut-busut. Dia tidak mahu menyembah Allah sebagai Tuhan dia tadi. Ni masalah dia. Sedangkan Allah yang jadikan langit, sedangkan Allah yang jadikan bumi, bulan, bintang, matahari, segala-gala sebesar biji sawi. Kalau kita lihat makhluk yang kecil, mungkin hama, kuman dan sebagainya, itu ciptaan Allah Ta'ala. Apa yang manusia boleh buat? Manusia tak boleh buat apa, tak boleh menjadikan. Allah sifat dia berkuasa menjadikan dia tadi. Daripada sebesar makhluk yang dijadikan, sampai sekecil-kecil makhluk dijadikan oleh Allah Ta'ala. Tiba-tiba sayang sekali manusia yang kufur, engkar kepada Allah ni, menyembah patung-patung berhala. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala tanya, juzuk mana di atas muka bumi ni, juzuk mana di atas muka bumi ni yang patung-patung ini ada peranan untuk bantu bina dunia ni tadi? Juzuk mana tadi? Tak ada. Sebegitu juga dia kata, kalaulah kita ibaratkan mudah beginilah, kita kumpulkan harta, bertahun-tahun kita berkumpulkan harta, dapat kita kumpulkan sekitar lebih kurang 10 bilion dah agaknya. Lama kerja, pagi, petang, siang, malam, jual sawit dan sebagainya, dapat kumpul 10 bilion. Tiba-tiba datang seorang jumpa kita, dia ajak kita kongsi. Dia kata kita ni, kita jalin hubungan persaudaraan lah. Macam inilah, kalau begitu harta awak yang dah banyak 10 bilion ni, kita kongsilah, kita jadi kawan. Kita kongsi. Awak ambil duit 5 bilion, saya ambil 5 bilion. Kalau awak nak pakai duit ni, maka awak beritahu saya. Adakah kita setuju? Adakah kita setuju? Tentu kita tak setuju, malah kita akan marah kepada dia. Kita kata, mana boleh begitu, aku yang kerja, aku cari harta, kumpul harta, bekerja bertungkulum. Tiba-tiba kamu nak kongsi harta ni, nak bagi dua bersama dengan aku. Maka begitulah Allah Ta'ala, dia jadikan langit, dia jadikan bumi, dia jadikan bulan, bintang, tak ada satu juzuk pun benda yang dicipta oleh makhluk. Khususnya patung-patung, tokong-tokong dan sebagainya. Tak ada satu benda pun yang dibuat. Tiba-tiba manusia pergi sembah yang tak buat apa-apa tadi. Itu kesilapan-kesilapan manusia tadi. Maka segala makhluk yang berada di dalam dunia ini, Allah lah yang menciptakannya tanpa disekutui oleh makhluk yang lain. Dalam kitab ni kata, tidak ada suatu makhluk di dunia ini melainkan Allah yang menciptakan dengan bentuk dan rupa yang tertentu dan mengatur urusannya dengan cara peraturan tertentu, kerana Allah itu adalah Tuhan. Kita pelik. Kadang-kadang bila saya lihat masyarakat berbilang bangsa, kalau bangsa Cina dia bercakap dengan bahasa Cina, orang Melayu bercakap dengan bahasa Melayu, orang India bercakap dengan bahasa India, lembu dia bercakap dalam bahasa lembu, kita tak faham bahasa lembu. Kambing dia bercakap dalam bahasa kambing, ayam dia bercakap dalam bahasa ayam. Bagaimana benda ini kita tidak dapat nak mengkajinya tadi? Kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang sedar melihat, sentiasa bertafakur, akan tetap sujud, yakin bahawa apa yang datang daripada Allah itu adalah yang terbaik, insya-Allah. Peraturan tentu kerana Allah adalah Tuhan yang maha sempurna lagi maha suci dari segala kesalahan. Maka semua kebaikan tetap terdapat pada semua ciptaannya. Sebab itu bila kita tengok ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita. Kita 2-3 hari lepas saya bersama dengan satu program berkaitan dengan tajuk yang saya pilih sebagai ujian adalah satu tarbiyah. Tarbiyah ni bagaimana Allah nak mendidik kita. Kalau hidup ini tidak ada ujian, maka hidup ini tidak ada kemanisan. Hidup dia akan tempuh dengan ujian. Bergantung kepada bagaimana keadaan kita. Nabi-nabi, rasul-rasul, semuanya diuji. Bukan kita sahaja yang diuji. Lagi besar kedudukan kita, lagi tinggi kedudukan kita, maka kita akan diuji. Nabi Ibrahim diuji dengan dibakar.
Nabi Nuh 850 tahun berdakwah, tak ada nak terima dia, malah ada yang mengatakan dia gila. Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan diuji. Bila uji, Allah kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Tu dia tadi. Maka dia kata, maka semua kebaikan tetap terdapat pada semua ciptaannya dan pengaturannya. Dan tiap-tiap sesuatu daripada makhluk yang menyimpang daripada garisan dan pengaturannya itu, ia akan binasa. Sesuatu yang menyimpang daripada ketentuan Allah Ta'ala, dia akan binasa. Saya buat contoh mudahnya. Biasanya tadi kita makan sarapan pagi roti canai. Roti canai dengan air susu mungkin dengan air teh dan sebagainya. Besok kita cakap dengan isteri kita, saya ingat tak nak makan lagi roti canai lah. Saya nak makan roti, nak makan batu bata dengan minyak petrol. Meninggal kita. Meninggal kita. Sebegitulah Allah Ta'ala letakkan manusia ni, kalau dia mengikut ketentuan Allah, dia takbir, dia yang takbir alam ni, dia ikut acuan garis panduan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, saya manusia itu akan selamat. Tapi kalau manusia melencong daripada peraturan Allah, hukum akam Allah Ta'ala dibuang, hukum-hukum Allah Ta'ala, peraturan Allah dibuang. Semacam manusia ni pandai kadang-kadang. Dia ingat dia ni pandai. Wahal Allah Ta'ala lebih berkuasa, lebih mengetahui akan segalanya. Langit dan bumi keduanya diciptakan oleh Allah dengan hak. Kebenaran, ini kebenaran. Diturunkan keduanya itu tidak rosak dan binasa, sebagaimana firman Allah, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadatah." Seandainya ada pada langit dan bumi lain, Tuhan lain pula selain daripada Allah, tentulah kedua-duanya akan binasa. Ini nak mengajar kepada kita, dalam bahasa Inggerisnya, Allah, there's only one God. Tuhan yang satu. Dialah Tuhan. Bila ada dua sifat padanya, iaitu terkaya dia daripada sekian alam, dan berhajat tiap-tiap yang lain kepadanya, maka dialah Tuhan. Patung tidak boleh dipanggil sebagai Tuhan, kerana dia berhajat kepada ada yang membuat dia tadi. Lain-lain daripadanya tidak terkaya daripada sekian alam. Allah Ta'ala ni dia terkaya daripada sekian. Dia tidak mengharapkan pertolongan, bantuan daripada mana-mana pihak. Pada kejadian langit, pertukaran langit, malam, siang, itu menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Maka manusia adalah sejenis makhluk Allah. Di antara banyak makhluk Allah ni, manusia adalah makhluk Allah. Kebaikan hidup manusia bergantung kepada sejauh mana manusia itu mengenal iaitu hak kebenaran. Di antara banyak makhluk Allah Ta'ala ini, satu daripada makhluk Allah yang mulia ini, iaitu manusia. Batu ayam, manusia boleh sembelih ayam. Ayam tak boleh sembelih manusia. Ini musim-musim nak korban, kita boleh sembelih lembu. Lembu tak boleh sembelih kita. Sebab itu, tapi Allah Ta'ala jadikan semua makhluk itu bukan untuk menyembah Allah. Seperti mana binatang-binatang untuk kita, pokok-pokok Allah Ta'ala jadikan untuk kita. Kita ni Allah Ta'ala jadikan, tuan-tuan, untuk kita ni sujud, menyembah kepada Allah Ta'ala. Mengiktiraf Allah itu Tuhan kita. Sebab itu penting, kadang-kadang kedegilan setengah masyarakat yang tidak mahu mengiktiraf Allah itu sebagai Tuhan dia. Ini yang menjadi masalah dalam kehidupan kita hari ini. Dia mengiktiraf yang lain. Kadang-kadang dia mengiktiraf hukum hakam yang lain, peraturan yang lain, yang datangnya daripada bukan selain dari Allah. Yang datang daripada Allah, Tuhan yang takbir langit, bumi, bulan, bintang ni, dia tak mahu. Maka manusia adalah sejenis makhluk Allah. Kebaikan hidup manusia bergantung kepada sejauh mana manusia itu mengenal al-haq, iaitu kebenaran. Dia kenal Tuhan dia. Malang sekali bagi kita ni, kalau duduk kat dunia ni, kita tak kenal Tuhan yang bagi kita udara. Kita tak kenal Tuhan yang bagi kita nyawa. Kita tak kenal Tuhan yang bagi kita ni pendengaran. Kita tak kenal Tuhan yang bagi kita penglihatan. Wa in ta'udu ni'matallah illa tahsuha. Kalau kita tak kenal Tuhan yang bagi kita ni, kan, alah malangnya sekali. Cukup malang. Sebab itu kata para alim ulama, awaludin ma'rifatullah. Awal agama ni, mula-mula agama ni, belajar kenal Allah Ta'ala. Belajar mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sendiri.
dan mengetahui kebinasaan hidup manusia adalah hasil daripada manusia yang tidak mengenal al-haq. Punca manusia ni rosak kerana manusia tidak mengenal kebenaran. Kerana manusia tidak mahu ikut kebenaran. Dia tahu kebenaran tapi dia tidak mahu ikut kebenaran. Sekarang ada pada kita ni tuan-tuan, kitab Al-Quran. Orang zaman dulu, dia berkajian bertanya orang lah kalau dia nak menuju satu tempat. Tapi zaman-zaman sekarang ni, orang zaman sekarang lebih cerdik. Dia buka dalam istilah yang dipanggilkan dia Waze. Waze ni dia dalam bahasa Inggeris. Dia tak keluar dalam bahasa Melayu, tak keluar bahasa Jawa, bahasa Inggeris. Kita tekan 100 meter straight, turn left, turn right dan sebagainya. Itu bahasa Inggeris. Walaupun ada Waze, tapi kalau kita tidak faham tuntutan Waze tadi, dia suruh belok kiri, kita belok kanan. Dia suruh belok kanan, kita belok kiri, maka kita takkan sampai ke destinasi yang kita nak tuju. Maka sebegitu juga Al-Quran ni ada, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab yang tidak ada syak, yang tidak ada keraguan, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Kalau kita tidak mahu mengikut petunjuk Al-Quran ini, nescaya kita tidak akan sampai ke destinasi yang kita nakkan, iaitu syurga Allah Ta'ala. Allah itu benar, maka usaha segala yang datang daripadanya adalah benar. Allah ni benar. Dan segala apa yang datangnya daripada Allah itu benar dan yang terbaik. Sama ada dari segi muamalatnya, dari segi munakahatnya, dari segi faraid dan sebagainya. Apa yang datang oleh kerana Allah itu benar, dalam kitab ni menyebut, maka segala yang datang daripadanya juga adalah benar. Dia bersifat benar, maka yang datang daripada Allah itu benar, dan yang datang daripada Allah itu adalah yang terbaik. Kita kena mengiktiraf sebegitu. Kita kena mengiktiraf sebegitu. Walaupun kadang-kadang kita nampak benda ni tak baik. Kerana kita kadang-kadang tak tahu rahsia dia. Anak-anak kita ni, kita tak tahu rahsia. Anak kita ni main minyak petrol. Anak umur setahun, 2 tahun main minyak petrol. Kita tengok dia main minyak petrol, kita pun ambil rotan, kita rotan dia. Larang dia degil juga. Maka kita pukul sikit tangan dia. Anak kata, bapak tak sayang anak, bapak pukul saya, kenapa? Ni anak kerana dia tak tahu. Sebenarnya, bapak halang tadi untuk keselamatan anak. Tapi kalau bapak yang lebih susah nak cakap, bapak kata main nak tu minyak petrol. Bawahnya ada 2 tong lagi minyak petrol, ada mancis lagi. Main simbah-simbah. Apa jadi agak-agaknya? Mati anaknya begitu. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka punca segala kebinasaan hidup manusia adalah kerana kufur atau tidak mengakui Allah sebagai pencipta, tidak mengetahui perintah hidup manusia. Kesemuanya adalah berpunca daripada keimanan dengan kebenaran yang datang daripada Allah, mematuhi kehendak dan perintahnya dalam seluruh persoalan hidup manusia. Kena patuh kepada semua yang datangnya daripada Allah yang hak tadi. Oleh kerana Allah itu hak, dia jadikan agama Islam ni agama yang hak, yang benar. Segala-galanya akan jadi baik, akan jadi elok kalau segala-galanya mengikut yang hak. Tapi segala-galanya akan jadi rosak kalau segala-galanya menyalahi yang hak itu. Lantaran itu Allah berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Maka barang siapa yang mengikut petunjukku, kata Allah, iaitu Islam, siapa yang ikut petunjukku Al-Quran, kata Allah, maka ia tidak akan sesat, dia tidak akan cilaka. Ini datangnya daripada Allah. Siapa yang mengikut petunjukku, kata Allah, iaitu Islam, Quran, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan cilaka. Dan berbarang siapa yang berpaling tadah, iaitu tidak ingat kepadaku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan membangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan matanya buta. Surah Taha ayat 123 sehingga ayat 124. Maka siapa yang dia kata Allah, dan siapa yang berpaling tadah, iaitu tidak ingat akan padaku, maka baginya nanti dia akan menghadapi kehidupan yang sempit.
Susah hidup dia. Masalah timbul tak habis-habis. Kerana dia tidak rujuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita menghadapi COVID-19 ni kan. Ada yang mengongot dan sebagainya. Bagi kita, orang Islam ni, kita kena ingat setiap kesusahan, kepayahan yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita ini, wa imma tercucuk duri yang halus, Allah ampunkan dosa kita. Ni ujian, bukan kita sahaja yang kena. Orang beriman kena, orang tak beriman pun kena. Semua para Nabi, para Rasul ini akan ditimpakan, akan dihadapi dengan ujian. Cuma bagaimana kita menghadapi ujian-ujian tadi. Kalau saya sebutkan 2-3 hari lepas, kisah seorang bapa yang didatangi oleh anak dia. Dia kata kepada anak dia, berkata kepada bapa dia, saya rasa Allah Ta'ala ni tak sayang saya lah, ayah, kata anak dia kepada bapa dia. Ayah dia kata, kenapa kamu cakap begitu? Kenapa kamu kata begitu? Kenapa kamu kata Allah tak sayang kamu? Maka dia kata, saya ni ayah diuji. Lepas satu ujian. Lepas satu ujian. Lepas satu ujian. Tak habis-habis dengan ujian ni, ayah kata. Lalu ayah dia ni yang bekerja sebagai tukang masak. Dibawa anak dia pergi ke dapur tempat dia memasak. Anak duduk fikir, apa yang ayah nak ajar kepada aku ni? Maka ayah dia ambil 3 bekas. Bekas yang sama saiz dia. Lalu dibakar, isi air yang dalam sukatan yang sama banyak. Lalu dihidupkan api tadi. Bila dihidupkan api, maka air ni panas. Panas. Ketiga bekas tadi, lalu mendidih air tadi. Bila mendidih sahaja air tadi, maka ayah diambilkan 3 benda. Pada bekas yang pertama, ayah diisikan lobak. Masukkan lobak dalam bekas yang pertama tadi. Dalam bekas yang kedua, ayah dia masukkan telur. Dia masukkan telur dalam dia. Anak dia tengok lagi. Sekadar nak masak lobak, sekadar nak masak telur, pada bekas yang ketiga dimasukkan kopi. Kadang nak masak kopi, semua orang tahu. Semua orang faham macam mana nak masak lobak, masak telur dan sebagainya. Ayah dia kata nanti dulu nak. Sampailah mendidih, dimatikan 3 bekas tadi dimatikan. Bila mati 3 bekas, anak dia tengok lagi. Apa benda yang ayah nak ajar sebenarnya? Lalu ayah dia kata, nak, kalau kau cerita tentang ujian, kesusahan, kepayahan, kehidupan kat dunia ni nak. Kalau kau nak cerita tentang ujian, susah, kau ni ditimpa dengan ujian, kesusahan dan kepayahan ni nak. Dia kata, kau nak cerita tentang susah, semua orang menghadapi susah. Semua orang menghadapi ujian. Air yang panas 100 darjah ini merupakan diibaratkan seperti mana rintangan ujian, kesusahan, kepayahan. Semua orang akan menghadapi ujian, kesusahan dan kepayahan. Sama ada bapa, sama ada anak, pemimpin, rakyat, ustaz, murid, ibu, bapa, orang kaya, orang miskin, semua hadapi kesusahan. Ibarat 100 darjah tadi, kepanas tadi merupakan ujian. Ada pun dia kata, kamu jangan jadi seperti lobak, kata ayah dia. Kerana lobak ni asalnya dia keras. Tapi bila diuji, dimasukkan dalam air yang panas mendidih tadi, dia menjadi lembut. Ada manusia ni yang iman dia kuat. Tapi bila diuji dengan kesusahan, kepayahan, dia menjadi iman dia jadi lentur. Dia jadi lembut. Hilang keyakinan dia kepada Allah Ta'ala. Hilang tawakal dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hilang ke segala-galanya. Dia jadi lemah semangat. Ada jadi begitu. Jangan jadi macam lobak, anak kata dia. Yang kedua dia kata, kamu jangan jadi macam telur. Ada manusia ni, dia kata sifat dia sebagai telur. Asalnya dia lembut. Tapi bila dia masuk dengan kena ujian, kesusahan, kepayahan sikit, dia berubah. Perangai, sifat dia berubah. Menjadi keras dan sebagainya. Bengking. Kadang-kadang musim PKP ni, musim COVID ni, nak menampau aja muka bini dan sebagainya. Kerana marah dan sebagainya. Kadang-kadang begitu. Nak melenting sikit-sikit, tak boleh cuit sikit. Nak melenting saja. Musim-musim ni. Dia hanya merubah diri dia sahaja. Dia kata, dia menjadi keras. Daripada lembik menjadi keras. Jangan jadi itu. Dan yang ketiga dia kata, kamu jadilah macam kopi. Kopi ni nak, walaupun diuji dengan air yang panas membakar tadi,
tapi sifat kopi ni dia mengeluarkan bau hitam, mengeluarkan bau yang harum. Dia mengubah suasana menjadi hitam, mengeluarkan bau yang harum, lalu dia memberi manfaat kepada yang lain. Ini sifat kita orang Islam ni tuan-tuan, sahabat-sahabat, anak-anak yang ada, anak-anak yang ada, insya-Allah kita bersifatlah bukan suruh jadi kopi, bukan suruh jadi telur, tapi bagaimana sifat kopi yang diuji dengan kesusahan, dia mengeluarkan bau yang harum dan dia beri manfaat kepada yang lain tadi. Maka petunjuk Allah tidak diikuti kecuali oleh orang yang benar-benar beriman kepadanya, mengingati dan mengakui kewujudannya, mengakui sifat-sifatnya dan keagungannya. Maka siapa yang tidak ingat kepada Allah sudah tentu ia akan menyimpang daripada petunjuknya. Manusia di dunia ini dalam kitab Iman Hakikat dan Pembatalnya ini menyebutkan manusia di dunia ini diuji dengan dua perkara. Yang pertama, manusia diuji dengan mengingati Allah dan mengikuti petunjuk perintah Allah. Diuji mengingati Allah, ingat tak dia kepada Allah yang bagi nikmat sebegitu banyak dan mengikuti petunjuknya, atau lupa kepada Allah dan hidup sesat. Dia beriman, dia kafir. Dia ingat kepada Allah, dia sujud kepada Allah. Yang kedua, dia engkar. Ini adalah dua persimpangan dan tidak ada jalan yang ketiga, iaitu jalan iman yang menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jalan kufur dan sesat dan menuju kecelakaan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, semulia-mulia ilmu yang dipelajari oleh manusia, yang diajarkan kepada orang lain, ialah ilmu yang berhubung dengan keimanan kepada Allah, rukunnya dan tuntunannya. Dan sebaik-baik senjata untuk menjaga diri daripada bahaya ialah mengetahui tanda kufur. Kerana setelah kita belajar mengenal Allah, kita jaga iman kita ni tadi. Kerana iman, Allah kata, "Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah, suka tak aku beritahu kepada kamu tentang orang yang paling merugi perbuatan baiknya di dunia ni, ataupun orang yang tersia-sia perbuatan baik di dunia ni, sedangkan dia menyangka, dia mengira bahawa dia telah melakukan sebaik-baik amalan. Aku nak beritahu kepada kamu, kata Allah, tentang orang yang paling rugi perbuatan baik dia. Dia sembahyang, dia ingat pahala dia besar. Dia puasa, dia ingat pahala dia besar. Dia baca Quran, dia ingat pahala dia besar. Dia bantu orang miskin, dia berderma, dia bersedekah, dia ingat pahala dia besar. Aku nak beritahu kepada kamu tentang orang yang paling rugi perbuatan baiknya di dunia ni. Macam saya kata tadilah, pokok asam yang bunga dia lebat, kita ingat tentu buahnya banyak. Tapi bila diuji dengan angin yang kuat, ribut yang kuat, tiba-tiba bunga yang banyak tadi luruh. Yang jadi buah hanyalah sekadar beberapa biji. Berdasarkan ayat Al-Quran yang saya baca tadi, pada ayat ke-39, Allah Ta'ala menyebutkan daripada surah An-Nur, ayat ke-39, bandingan perbuatan orang kafir ni, kata Allah, yang kufur, yang akidah dirosak, semacam fata morgana. Kita berdiri tengah hari pukul 1, pukul 2 petang. Kita akan tengok dekat atas jalan nanti, musim panas ni kita akan nampak di atas jalan tadi, macam air bergelombang. Macam air bergelombang. Jernih kita nampak macam air bergelombang. Kita pun lari dalam keadaan kita haus dahaga. Kita lari menuju tempat air yang kita sangka air tadi, kita lari. Sampai-sampai tempat tu rupanya tak ada air. Rupanya dia adalah fata morgana, wap-wap panas yang kita sangka air. Kita tengok depan lagi, sana air banyak. Kita lari. Sampai tempat yang dituju, tiba-tiba yang kita sangka ada air tadi tak ada air. Kita air depan tu ada air. Tiba-tiba sampai tempat yang kita sangka air tadi, rupanya tak ada air. Ni yang paling saya bimbang, tuan-tuan. Kalau disebut dalam ayat Quran yang saya baca, ayat 39, ayat 40 daripada surah Nur, ayat ke-18 daripada surah Ibrahim, daripada surah Al-Kahfi, ayat 123, daripada surah Toha, ayat 123, 124, daripada surah Al-Kahfi, dan banyak ayat-ayat yang lain. Maka kata dalam kitab ini, dalam buku ini, kami kemukakan kepada pembaca
para ilmu dan hak kebenaran yang diberi kepada kami berkaitan dengan iman, rukunnya dan juga tanda-tanda kekufuran. Bahayanya kufur. Iman kita ni kalau rosak, dia akan jadi habis tuan-tuan. Cuma malang sekali sesetengah masyarakat kita rajin mempelajari perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Itu penting. Rajin belajar perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu penting belajar. Rajin belajar perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Itu penting belajar. Rajin belajar perkara-perkara yang membatalkan apa lagi dan sebagainya. Kita rajin belajar. Itu penting semua sekali. Yang sayangnya sekarang ialah sesetengah masyarakat kita tidak berusaha untuk mempelajari tentang perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Kerana syahadah ni kalau dia batal, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum qaramadin taddat bihi rihu fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa dhalal ba'id. Allah sahajalah yang memberi taufik kepada hak kebenaran, maka apa yang diperkatakan jika betul dengan hak, maka ini adalah daripada taufik Tuhan yang bersifat dengan hak kebenaran. Tetapi jika menyalahi kebenaran, maka ialah daripada kami sendiri, daripada kitab ini. InsyaAllah kami mohon kepada Allah agar mengampunkan kesalahan kami, serta mohon kepadanya agar ia melahirkan daripada hamba-Nya yang soleh. Itu orang yang berani membetul dan menerangkan kebenaran yang ini hak. Kami membahagikan buku ini kepada dua bahagian. Yang pertama membicarakan tentang iman dan hakikatnya, dan yang kedua membicarakan perkara-perkara kufur dan dorongannya yang membatalkan iman. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat, anak-anak yang bersama dalam majlis ilmu kuliah akidah ilmu tauhid, insya-Allah saya menggunakan hari ini saya berkuliah menggunakan kitab Iman, Hakikat, Rukun dan Pembatalnya. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada diri saya, memberi manfaat kepada tuan-tuan yang dengar. Marilah kita sama-sama duduk sujud menyembah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah dalam suasana COVID-19 seperti mana yang berlaku pada zaman Nabi. Diuji, Nabi merapatkan, dekatkan diri kepada Allah. Maka sebegitu juga kita, insya-Allah kita kembali kepada Allah dengan menurut segala yang hak, kerana Allah adalah Tuhan yang hak. Insya-Allah bila kita menurut yang hak, kita mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Jadi segala kekasaran, kesilapan, mana-mana menyinggung perasaan, insya-Allah saya memohon ribuan ampun dan maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kalau diizinkan Allah, pada hari esok kita akan menyambung pada bahagian yang pertama daripada kitab Iman, Hakikat, Rukun dan Pembatal ini pada tajuk Rukun Iman, insya-Allah. Kalau siapa yang berminat, cari sahaja buku ini, Iman, Hakikat, Rukun dan Pembatalnya. Kerana ramai daripada kalangan kita yang telah mengajar kitab fiqh, kitab tafsir, kitab hadis dan sebagainya. Namun bab iman ini susah kita nak belajar perkara berkaitan dengan iman itu sendiri. Khususnya perkara-perkara yang membatalkan iman kita. Kita jaga iman kita, jangan sampai batal, kerana batal iman kita ini akan membawa kepada apa muflis kita pada hari akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa futuhatika kama nawartar arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairu dzikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Pada anak murid yang sama-sama beri komen, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan supaya kamu mencapai kebahagiaan dunia akhirat, insya-Allah. If'alil khair fa innahu miftahul jannah. Kata Nabi, buatlah benda yang baik masa hidup di dunia, kerana kebaikan ini akan menjadi kunci menghantarkan kita ke syurga Allah. Insya-Allah panjang usia kita sambung pada malam esok, insya-Allah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.